Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'un 'alim. InsyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat, kita mulakan tazkirah kita dengan membaca suratul kahfi ayat 1 sehingga 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tanya tuan-tuan, ni saya pun tak ingat saya ada bagi tahu ke belum. Ada seorang tanya kepada saya lepas habis kuliah subuh, dia kata, saya ni biasanya kalau ustaz-ustaz mula kuliah, dia kata mula dengan Ummul Kitab Al-Fatihah, dia kata. Tapi kenapa ustaz mula dengan suratul kahfi pula? Dia tanya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sebenarnya lebih kepada personal saya lah. Kadang-kadang kita ni nak amal satu hari sekali baca suratul kahfi kan, ayat 1 hingga 10, tapi kadang-kadang termiss. Kadang-kadang terlupa disebabkan sibuk, terlupa disebabkan anak. Tetapi saya pun fikir-fikir balik, ni pun dah akhir zaman, kita pun masih lara lagi suratul kahfi, kejap-kejap baca, lepas dengar ceramah baca, kadang-kadang 2, 3, 4 bulan tak dengar ceramah tak baca. Jadi saya pun ambil peluang sebelum daripada kuliah, saya baca suratul kahfi untuk amal diri saya sendirilah. Bermakna kalau saya kuliah tiap-tiap malam lah saya baca. Kalau saya tak kuliah, jadi mungkin tak kuliah sehari dua, saya pun baca di rumah. Sehari dua insya-Allah lah, tak miss ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan rahmati Allah, itulah sebenarnya lebih kepada persendirian. Baik tuan-tuan rahmati Allah. Mungkin baru ni tu imam tak kenal saya ni, asal mano, duduk mano ni, bini kedak, kalau tak ada bini lagi nak ejah, mana tahu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya seperti mana saya bagi tahu, saya ni asal Johor Bahru.
Saya lahir sehinggalah umur saya 11 tahun, saya pindah duduk di Perak. Kemudian saya belajar di Mahat Ridwan di Teluk Medan, Perak. Kemudian saya belajar pergilah di Madrasah Adiniyah Bakriyah, Pondok Terus Salimbat, Pasir Tumbuh, Kota Baru, Kelantan. Dalam belajar di Kelantan, tuan-tuan, bila cuti raya haji, cuti bulan Ramadan, saya akan pergi belajar di SID Kedah. Ni Tuan Guru Haji Saleh bin Musa. Maka bila Tok Guru Haji Saleh bin Musa dia meninggal dunia, saya pergi belajar di Darul Lughah wa Da'wah di Indonesia, di Surabaya. Di sana kalau pelajar-pelajar dia betul, siapa yang cakap Melayu kena denda, sama ada kena rotan, ataupun dimalukan depan orang ramai, ataupun kena diri tengah panah. Kalau pelajar betul-betul pelajar lah. Saya pergi sana daurah bulan Ramadan. Walaupun daurah bulan Ramadan, tuan-tuan rahmati Allah, ada juga tempiah-tempiah dia suruh kita cakap bahasa Arab. Nak pergi mana-mana pun cakap bahasa Arab. Dan ini berat sikit tuan-tuan. Dan siapa yang belajar di sana, siapa-siapa yang pelajar sana pergi makan di kedai, hukum dia haram. Dia tak bagi makan kedai. Makan tempat dia saja. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya pergi sana bulan Ramadan. Pagi waktu sahur dia masak satu bekas mi tu. Boleh ke cerita tu Imam? Boleh cerita kongsi kan? Jadi satu bekas mi tu dia suruh makan 3 talam. Sampai ke talam kami ni orang Indonesia, bukan semua, tapi di sana tuan-tuan, dia garu ni. Dia masuk tangan dalam seluar, dia garu lah, macam-macam garu punggung lah, garu apa, tak basuh tangan, makan sekali dalam talam, tak ada pinggan, makan sekali dalam talam. Kita dalam sahur ni tak lalu dah nak makan, kena pula makanan biasa-biasa je, kena pula dia pula tak basuh tangan. Sudah sikit lah makan tuan-tuan. Itu waktu sahur. Kemudian waktu buka puasa, satu orang satu pinggan sahaja makanan. Dalam sepinggan sikit pula. Siapa yang ambil 2 pinggan, hukum dia haram. Kita pelik, kenapa haram? Disebabkan pinggan lain tu hak orang lain dah. Disediakan hanya satu orang satu pinggan sahaja. Maka tuan-tuan, dahlah kita ni lapar seharian tak makan. Bila masuk je azan maghrib, tak dibenarkan lagi makan nasi. Minum air, makan korma 3 biji, kemudian sembahyang maghrib, kemudian ratib al-haddad, baca ratib al-haddad. Ratib al-haddad ni tuan-tuan, kalau kita baca, kalau kita tak biasa tuan-tuan, yang laju pun 20 minit, 15 minit laju. Kalau kita tak biasa, nak dekat isyak dah baru dia makan nasi. Tiap-tiap hari lagu tu tuan-tuan rahmati Allah. Itu di Surabaya, Darul Lughah wa Da'wah. Memang orang Malaysia dekat sana, nak duduk sana A sampai ke Z, memang tak ada lagi pelajar lagu tu. Yang ada seorang, saya tak ingat ustaz tu apa nama, seorang dia dah duduk di Kuala Lumpur, yang habis belajar di sana Darul Lughah wa Da'wah. Jangan cakap pelajar-pelajar dia, security pun cakap bahasa Arab tuan-tuan. Security kalau nak panggil pelajar-pelajar, mak bapak datang kan, nak panggil pelajar-pelajar cakap bahasa Arab, nanti pelajar-pelajar tu keluarlah pergi kepada security tersebut. Cara dia, kalau nak gunting rambut, keluar gunting rambut bagi masa 10 minit. Ada kupon, pukul berapa. Dia masuk lebih daripada kupon, kena rotan, tak pun jemur tengah panah, tak pun kena bayar saman. Tidur pakai kain pelikat, kena saman. Kat sana dia tak kira, pelajar sana dia suka gagau mungkin. Jadi kita kalau duduk pondok tak kisah pun pakai kain pelikat, dia tak boleh. Kemudian pula tuan-tuan, tu cerita panjang lah tuan-tuan ni di Surabaya ni. Kemudian pula waktu saya duduk sana tuan-tuan, ni berat badan saya 61 kg. Lah ni kurus lagi 90 ni. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, waktu 60 kg tu kita nak cangkung, nak berak, bertepuh ni di antara lutut kanan dengan lutut kiri dengan dinding. Kecilnya tandas dia. Kalau kita nak masuk maghrib macam waktu tadi, Tok Imam Qomat kita pun masuk, kita tak boleh mandi pukul 7, kena mandi pukul 6. Kerana pelajar dia ramai, tandas dia setiap satu orang setiap satu tandas satu orang saja mandi, dan tandasnya hanyalah 20 tandas je tuan-tuan.
pelajar 1000. Fikir lah. Maka kalau kita nak duduk awal, datang awal, pada ketika tu kita kena mandi pukul 6 tu, kena mandi dah tuan-tuan untuk maghrib. Lepas mayam maghrib, tok imam tu, tok ustaz, dia akan pusing belakang. Siapa tak pakai serban kena berdiri daripada mula-mula zikir sampailah doa, kena berdiri sebab tak pakai serban. Oh, dahsyat sana. Kalau Malaysia buat lagu tu tuan-tuan, tak ada pelajar lah jawapannya. Ini. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, saya duduk di Kelantan, belajar di Kelantan. Saya ceritalah mukadimah, tak cerita lagi ni. Saya biasa pergi mana-mana, saya tak ceritalah. Ni, biodata sebut sikit. Jadi, saya duduk di madrasah, di pondok tuan-tuan. Saya adalah masuk pertandingan pidato. Saya wakil pidato Parlimen Kubang Krian, lawan dengan Parlimen Tanah Merah, Parlimen Jeli, melawan pidato. Kemudian 2015, saya masuk pencetus ummah sebenarnya. PU lah. Saya musim ketiga. Bersama dengan saya, PU Said, PU Amin, Dr. Taha, PU Muhsin. Itu satu musim dengan saya. Yang kahwin dengan Nilofa tu PU Riz. Dia tu musim keempat, saya musim ketiga. PU Azman tu musim kedua. PU Hafiz yang di Kelang tu musim yang pertama. Lagu tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebut sikit tuan-tuan. Kemudian saya dulu duduk di Sungai Buloh, menetap di Sungai Buloh dengan keluarga, dengan anak beranak. Tetapi bila Covid tuan-tuan rahmati Allah, saya pun baliklah duduk di Besut. Dan sekarang saya menetap di Besut. Cuma saya datang ke sini disebabkan dah lama, bertahun dah tuan-tuan duduk di Besut. Saya pun datanglah seketika je, 2, 3, 4 minggu je sebenarnya. Saya datang ke Selangor ni, kemudian saya akan balik ke Besut balik. Apabila PKP tuan-tuan rahmati Allah, saya pun belajarlah tebal roti canai. Lah ni di Besut, pagi saya tebal roti canai, malam saya ceramah lah. Tapi tebal roti canai tak pernah lagi lah terbang sampai kepala orang. Sebab kita tak buat terbang, kita biasa-biasa saja. Baik. Tuan-tuan rahmati Allah, masuk ceramah lah. Galik kata email? Galik Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ni sekarang berada di bulan Zulhijjah, betul tak? Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan ni mengingatkan kita tentang berkorban ataupun ibadat korban. Baik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baik. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami memberi engkau akan kautsar. Kautsar tu apa? Baik. Katanya ulama, kautsar tu satu nikmat yang besar, diberikan kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi itu memang sebanyak-banyaknya kebajikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tuan-tuan rahmati Allah, nikmat itu daripada sudut dunia dan juga di akhirat. Akan tetapi Nabi Muhammad lebih pilih, lebih prefer, dia pilih nikmat akhirat. Sebab itulah bila Allah Ta'ala nak beri kekayaan kepada Nabi Muhammad, kesenangan, Nabi Muhammad tak nak. Sehingga Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, dia nak jadi orang miskin. Nabi berdoa, Allahumma ahyina miskina wa amitna miskina. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin, matikan kami dalam keadaan miskin. Selama kita umur 60 tahun pernah doa kepada Allah, ya Allah aku nak miskin ya Allah? Tak pernah tuan-tuan. Hak nak mati dah 75, ya Allah beri kaya ya Allah. Nak mati pun ingat kaya lagi. Subhanallah. Akan tetapi Nabi Muhammad tuan-tuan, dia doa kepada Allah, hidup miskin, mati miskin. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih nikmat akhirat. Sebab itulah sewaktu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mula-mula Rasulullah berdakwah tuan-tuan, orang kafir Quraisy ni dia tak heran pun kepada Nabi Muhammad. Mu nak ceramah ke, mu nak gapo ke, ikut mu lah. Siapa dia nak ikut mu? Kerana apa? Pertama, Nabi Muhammad ni orang miskin tuan-tuan.
Hari ni kalau kita miskin, ceramah bab bisnes, marilah ikut saya, bisnes dengan saya. Orang nak ikut tak? Obat lahum orang tak nak, tuan-tuan. Mari naik kereta kancing, mari naik kereta Datsun. Nak start susah. Lepas habis motivasi bisnes, start kereta tak hidup. Siapa dia nak ikut? Maka seumpama itulah Nabi Muhammad ni miskin, baju tampung-tampung. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad ni anak yatim, tuan-tuan rahmati Allah, yatim piatu. Zaman dulu, tuan-tuan rahmati Allah, siapa-siapa yang anak yatim piatu ni dia low profile. Orang tak nak kawan dengan dia, orang tak nak layan dia. Maka sebab itulah orang-orang kafir Quraisy, dia tak heran langsung dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut mu lah, mu nak ceramah kau pagi, petang, siang, malam pun beres, tak ada masalah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, Nabi Muhammad pun berdakwah, ceramah, berdakwah. Akhirnya tuan-tuan rahmati Allah, beberapa di antara ratusan yang mengikut perjuangan Rasulullah. Pada ketika itulah orang kafir dia rasa gogek sikit. Sudah ramai yang ikut dakwah Rasulullah. Pada ketika itulah ditawarkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, mu nak tak aku berikan segala kekayaan yang berada di Mekah? Rasulullah tak say, tuan-tuan. Aku bagikan kekayaan kepada kamu, cuma satu syarat sahaja, mu jangan sebarkan Islam. Maka Rasulullah tak nak. Kalau Rasulullah lebih memilih kekayaan, kesenangan dalam dunia, nescaya kita ni tuan-tuan di Malaysia, yang waktu tu tak ada Facebook, tak ada Instagram, tak ada TikTok, tak ada gapo satu, maka kita tak sampai Islam kepada negara kita, di negeri kita, tuan-tuan rahmati Allah. Tapi Rasulullah tak nak harta, aku nak sebarkan juga Islam. Maka sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, hari ni kalaulah pemimpin kita lebih kepada nak harta, tak nak memperjuangkan agama, jawapannya tuan-tuan, kita takut anak cucu kita esok jahil berkenaan dengan ilmu agama. Hari ni pun dah tunjuk dah, tuan-tuan. Boleh kata tiap-tiap butis biji rumah melakukan dosa besar. Mana? Pak dia semayang, anak dia tak semayang, dosa besar. Pak dia tak semayang, anak dia semayang, ada juga dosa besar. Dia semayang, bini dia tak semayang, dosa besar. Boleh kata tiap-tiap daripada rumah melakukan dosa besar. Dan tuan-tuan, yang paling teruk, yang paling bala sekali, bila buat dosa besar tak rasa takut kepada Allah, seronok pula. Mumayai ke tak subuh tadi? Tak, aku pun tak semayai juga. Suka buat dosa besar. Subhanallah. Hari ni tuan-tuan, kalaulah kita jumpa kawan kita, engkau ni berlari kiri kanan, kenapa? Aku ni bunuh orang. Kita pun, engkau bunuh orang, ya Allah, astagfirullah, istighfar, apa yang kau buat ni? Betul tak? Tapi cuba kalau kawan kita semayang, tak semayang. Kau semayang Zuhur tadi? Tak semayang. Semayang. Kenapa tak semayang? Kita semayang. Esok dekat akhirat nanti kena pukul. Semayang tau. Beres. Gitu je. Sedangkan katanya ulama, dosa yang paling besar sekali syirik kepada Allah. Yang kedua, dosa yang paling besar sekali tarku solah, meninggalkan sembahyang. Tapi kita nampak orang yang makan rasuah tu lebih besar lagi. Kita nampak orang yang bunuh orang lebih besar lagi dosa. Sebenarnya dosa ranking nombor 2, tuan-tuan, mereka-mereka yang melakukan dosa besar ialah meninggalkan solat. Kita nak cari menantu tak semayang, beres, asal ada piti, tak apa dah. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah Nabi Muhammad, dia tak nak harta, sehingga diberi pangkat kepada Rasulullah. Rasulullah tak nak pangkat. Rasulullah tak nak pangkat, kerana dengan pangkat tu diberikan kepada Rasulullah supaya berhentilah daripada menyebarkan agama Islam. Tak nak juga. Rasulullah ni tak makan dibaginya seorang wanita. Wahai Muhammad,
Aku nak berikan kepada kamu seorang wanita yang cantik, yang mantap, yang meletup. Aduh, kalau zaman kita lah, asalkan kamu berhenti daripada sebarkan Islam. Perempuan ni paling cantik di Mekah. Rasulullah tak nak juga. Tu imam biasa pergi buat umrah. Biasa pergi tak? Biasa. Pernah tengok tak orang-orang Arab di sana? Ha? Tengok pernah? Pernah tengok tak? Cantik tak? Cantik-cantik. Ha, tu imam tu. Waktu ni cantik dah tuan-tuan. Hak dah kita tengok tu cantik dah, yang nak dibagi kepada Rasulullah hak paling cantik. Yang bulu mata dia panjang macam penyapu lidi. Dia punya hidung mancung macam udang galah. Dia punya kulit putih macam tepung gandum. Tepung gandum pula ni pun dah mahal tuan-tuan. Saya bawa naik harga roti canai, kata mahalnya pula. Orang bawah gegeh tuan-tuan, mahal roti canai. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah tak makan juga. Sebab itulah yang boleh merosakkan kita tiga tak ni dah. Harta. Betul tak? Rosak manusia dengan harta tuan-tuan. Yang kedua, tahta. Asyik nak pangkat aja. Yang sibuk nak jadi YB, kita tak ada kena-mengena lah ni. Hak sibuk nak jadi YB, nak jadi YB tu sebab apa? Pangkat lah. Kemudian bila jadi YB, oh sedap tuan-tuan, makan percuma kereta, percuma ni, percuma tu, percuma odak. Siapa dia tak nak? Cuba kalau ikhlas untuk si aku ni, kereta sendiri, makan sendiri, tambang sendiri, nu sendiri, sobat lahum. Contoh-contoh macam jadi tu imam tempat saya tuan-tuan rahmati Allah, kalaulah dia ni jadi tu imam sampai ke Leni jadi tu imam. Tu imam kata saya ni tak larat dah nak jadi tu imam, tak ada ke berganti. Maaflah tu imam, tak ada lagi tempat kita ni berganti. Ni susah nak jadi tu imam. Itu baru tu imam, belum cakap ulama tuan-tuan. Sebab tu banyak-banyak pondok, kalau kita tengok sejarah, banyak pondok-pondok di Kelantan mati sebab apa? Sebab Tok Guru dah meninggal dunia, tak ada pengganti tuan-tuan. Tak ada pengganti. Kalau ada pengganti pun ilmu dia tak setara macam Tok Guru. Tapi lah ni YB tak mati lagi, baru naik 2 bulan, nak jatuhkan dah lah, nak ganti YB lain. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, pertama di tahta, yang pertama harta, tahta, yang ketiga wanita. Ini merosak habis kita tuan-tuan. Kalau dapat bini yang solehah, alhamdulillah. Abang nak pergi mana tu? Bini dia orang Kelantan. Abang nak pergi surga, malam ni ada kuliah. Abang kata, baik abang ni saya, abang, I love you. Aduh. Tapi kalau dapat bini berona tuan-tuan, tunggu tuan-tuan. Nak pergi mana? Nak pergi surga malam dengan kuliah. Surga gapo gak? Ni anak-anak tak mandi-mandi lagi ni gak. Baju-baju tak lipat-lipat lagi, lipat dulu gak lagi gak belasah tu. Sudah. Lepas lipat baju mandi anak 8:30. Sembahyang maghrib pun tak sembahyang lagi. Sudah tuan-tuan rahmati Allah. Boleh merosakkan kita. Memanglah kita kata sebelum kahwin ramai orang kata gitu tuan-tuan. Tak apa. Kita kahwin dengan wanita seksi. Esok-esok nanti bila kahwin dengan dia, kita lah didik dia. Aduh. Ada dah berlaku tuan-tuan, dia kahwin dengan perempuan yang kurang agama. Tak ada masalah. Jangan perempuan agama kahwin dengan lelaki yang tak ada agama. Itu masalah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, kita nak cari perempuan tak ada masalah, kita kahwin yang tak ada agama, biar kita didik dia. Tapi kita bimbang tukar dia didik kita. Abang, saya berasa abang punya serban ni pecah-pecah lah abang. Buka lah abang, pecah lah serban tu abang. Baru nampak semak abang. Aduh. Bulan pertama pecah serban. Bulan kedua tuan-tuan, abang lagi. Abang, kita duk berasa abang, abang pecah-pecah lah kain pelekak abang, pakai seluar jean abang. Baru nampak muda. Yalah, lah abang, pecah pula. Pakai baju Melayu, pakai pior saja putih atas kepala.
3 bulan tuan-tuan rahmati Allah, bini kata abang lagi. Pecahlah baju-baju Melayu ni zaman bila ni ni zaman 60-an ni. Lah ni 2022 dah. Orang pakai baju belako. Aduh. Baju pula piah cotek ada kepala ting. 4 bulan kahwin tuan-tuan rahmati Allah. Bini kata lagi, ni ngelah. Pecah-pecah lah kopiah buat rambut lipat seorang sikat tepi pacak tu comel macam umur 26 tu, biar naik 22 pun, tapi umur cukup 26 tu. Yalah kau, yalah lah pecah habis. Jumpa dekat pasar malam. Ni tak email ke ni? Lah. Tak kenal lah, bukan sini lah, tempat lain. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih nikmat akhirat. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Bukan sikit, banyak lagi. Maka yang kedua tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala, maka dirikanlah solat, dirikanlah sembahyang kerana Tuhanmu. Wanhar, dan menyembelihlah, yakni dan sembelih binatang korban. Maka tuan-tuan rahmati Allah, sambung lagi ayat sikit lagi, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadat korban ni tuan-tuan rahmati Allah mengikut di dalam mazhab Abu Hanifah. Dia kata wajib kita kena buat. Wajib tu bila kita mampu. Begitu juga kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, wajib kena buat. Dalam bank kita tiap-tiap tahun ada 20,000, wajib kena buat tuan-tuan. Sekarang ni satu bahagian tuan-tuan rahmati Allah 850. Maka dalam bank kita 20,000, tak gogek tuan-tuan. Kalau lah satu bahagian tu 15,000, tinggal 5,000, baru gogek tuan-tuan. Gogek faham kedak tu? Tak faham. Sudah nak terjemah lagu mana? Mana tu Imeh? Tu dia, tak terjejah tuan-tuan. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sakat 850 tuan-tuan. Lembu ni mahalnya satu bahagian. 20 tahun dulu gak 500 ya aja. Puluh. Zaman ni semua naik belaka tuan-tuan rahmati Allah. Dan lembu ni tuan-tuan, saya duduk di Besut sebelum tebar roti sana, saya sempat bela lembu 7 ekor, kambing 19 ekor. Lembu makan kuat tuan-tuan. Dia makan rumput ram dia makan. Pak mentua saya balik tengok-tengok hutan, cerah dah. Beli lembu baru seminggu, habis cerah dah hutan belakang rumah tuan-tuan, nyemakan dia. Kemudian tuan-tuan, lembu ni kalau betul-betul kita nak bela tuan-tuan rahmati Allah, tak boleh pagi kerja kerajaan balik pukul 5 baru bagi makan lembu, mampu kerah dia tuan-tuan. Lembu ni makan banyak tuan-tuan rahmati Allah. Kambing pula tuan-tuan rahmati Allah, kena jaga elok kerana makan masuk angin. Sebab tu kambing ni tuan-tuan rahmati Allah, dia ni banyak PR sikit. Sebab itulah Rasulullah SAW jaga kambing supaya mengajar Rasulullah ni sifat sabar. Jangan main-main tuan-tuan. Saya kena dah ni. Dia main tepi jalan, saya duduk tepi jalan ni, bek shu duk shu tu, seko terbang tengah-tengah jalan, tepu di kereta Azia, habis RM500 terbang peti. Tak pasal-pasal tuan-tuan. Maka tuan-tuan rahmati Allah, kita nak potong rumput, nak bagi makan lembunya, paginya, tengah harinya. Kalau kita potong tu banyak, dan lah pagi sampai ke petang. Kalau potong sikit, pagi lagi, tengah hari lagi, petang lagi. Kemudian pula dia bukan nak makan rumput hari-hari, disulam pula dengan dedak satu plastik tu tuan-tuan rahmati Allah RM80. Hak yang RM50 lembu tu bau-bau. Maksudnya apa? Toksik. Nak RM80 punya. Maka tuan-tuan rahmati Allah, tak ada arah tuan-tuan. 850 kalau dalam bank kita tu 20,000 tuan-tuan, tak gogek tuan-tuan rahmati Allah. Maka mengikut daripada mazhab Abu Hanifah mengatakan wajib,
Dan Abu Hanifah kata wajib dan fardu tu satu perkara yang berbeza. Wajib jika kita mampu kita buat. Fardu ni mampu tak mampu kena buat juga. Contoh macam sembahyang, mampu tak sembahyang, tak mampu demam, kena sembahyang juga. Patah kaki kena sembahyang juga. Mati dah baru tak wajib sembahyang. Maka tuan-tuan rahmati Allah, katanya Dr. Yusuf Qardawi, begitu juga pendapat mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, hukum dia sunat muakkad. Sunat muakkad ni sunat yang dituntut. Contoh macam semayang berjemaah, sunat dituntut. Kita kena buat tuan-tuan rahmati Allah. Kalau kita tak buat tuan-tuan, rugi. Rugi tu bukan rugi biasa tuan-tuan. Rugi biasa macam ini tuan-tuan rahmati Allah. Mama mu mari dak balasah malam ni? Dak, rugi. Malam ni makan nasi lemak. Ya ko? No, rugi sikit lah. Hak rugi banyak macam mana? Mu tak mari ke malam tadi? Dok, Perdana Menteri mari bagi setiap seorang yang mari balasah 1 juta seorang. Tu baru rugi besar. Seolah-olah orang yang tak buat sunat muakkad ni rugi 1 juta tadi tuan-tuan. Macam mana dia punya menyangis, ruginya 1 juta tu. Kerja kalau 40 tahun belum dapat lagi 1 juta. Betul tak? Rugi besar tuan-tuan rahmati Allah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, katanya Nabi SAW, hadis Hasan, riwayat daripada Tirmizi, seafdal-afdal hari raya Aidil Adha itu ialah katanya Nabi SAW, min irakati dammin, yakni menumpahkan darah, buat sembelihan, buat ibadat korban. Maka tuan-tuan, orang tanya, nak sembelih tu di surau ke di rumah yang lebih baik? Kalau Tik Imeh, mana Tik Imeh? Surau katanya Tik Imeh. Maka orang yang sembelih di surau dan juga di rumah, dua-dua tak sah. Kerana yang sah sembelihnya di tengkuk. Ni. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ibadat korban ni tuan-tuan qarim. Apa makna qarim? Rapatkan diri kita kepada Allah. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala bagi rezeki seluah-luahnya. Wa may yattaqillah wa yaj'al lahu makhraja. Allah bagi rezeki kepada dia tuan-tuan rahmati Allah. Mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan rahmati Allah, dan yang pertama tuan-tuan di antara hikmah bagi mereka-mereka yang buat ibadat korban, yang pertama disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan rahmati Allah, kita nak buat ibadat korban ni semata-mata mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa yang Allah suruh kita kena buat. Amrun bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Buat apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Buat kebaikan dan tegah daripada perkara-perkara mungkar tuan-tuan rahmati Allah. Maka tuan-tuan, begitu juga kita nak bini kita sayang, kita buatlah apa yang disuruh. Abang, cukup bulan ni abang beli emas dah. Emas kita nak bakal lama dah kahwin dengan abang. Dah masuk 40 tahun dah kahwin. Tak ada emas-emas pakai tangan. Ada. Kita pun sayang dekat dia. Beres. Beres. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala, tanda kita cinta kepada Allah, buatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Yang kedua tuan-tuan rahmati Allah, hikmah daripada kita buat ibadat korban ni tuan-tuan, untuk apa ni? Mengingati tentang peristiwa iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Ismail alaihi salam, anak kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ni dia bini dua, dia kahwin dua tuan-tuan. Yang satu nama dia Sarah. Sarah ni ada anak ke tak? Ada. Tuan-tuan rahmati Allah, nama dia Ishak. Kemudian Hajar ni ada anak, ada, nama dia Ismail. Jadi mereka dua ni tidak, orang panggil apa, tak bersepakat ko. Nak balas tu tak tu sangat, maksudnya tidak berselisihan faham.
Maka Sarah kata, gila, bawa Hajar ni ke tempat-tempat lain. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam bawalah ni Hajar dan juga Nabi Ismail alaihissalam ke Mekah. Maka sekian lama, tuan-tuan rahmati Allah, Nabi Ibrahim tak berjumpa dengan isteri dan juga anaknya. Maka Nabi Ibrahim pun rindulah nak berjumpa dengan anak dan juga isteri dia. Akhirnya Nabi Ibrahim pergilah ke Mekah. Pergi ke Mekah tu jumpa di mana? Padang Arafah. Betul ke tak? Ni? Ke tak ingat? Maka tuan-tuan rahmati Allah, bila berjalan daripada padang, kalau tersilap tuan-tuan tegur ni, maka tuan-tuan daripada padang Arafah tu pergilah berjalan sehingga di Muzdalifah tuan-tuan. Maka Nabi Ibrahim tidur dan juga Nabi Ismail tidur, dan pada ketika itulah Allah Ta'ala datangkan mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mimpi apa? Bukan suku kita kalau mimpi basah. Nabi Ibrahim dah, tuan-tuan rahmati Allah, Nabi Ibrahim mimpi bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala suruh sembelih anaknya, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Maka kalau kita mimpi lagu tu, kita nak buat lagu tu juga ke? Lagu mana Tik Imeh? Nak buat lagu tu ke kalau mimpi? Jangan Tik Imeh ni, berat nanang tuan-tuan rahmati Allah. Kalau kita mimpi buat juga, itu ajaran sesat tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kerana lah ni ada ajaran sesat. Ada tu Ayah Pin tuan-tuan, tapi dah mati dah lah. Ayah Pin ni tuan-tuan rahmati Allah, kalau dengan rumah mertua saya tu 10 kilo lah rumah dia. Rumah dia dengan rumah mertua saya tu lebih kurang 10 kilo lebih-lebih lah. Ni asal Ayah Pin tu tuan-tuan rahmati Allah, dia belajar dengan siapa? Dia belajar dengan menantu dia. Menantu dia siapa nama? Hasan anak Limau. Tapi duk limau, orang gelar Hasan anak Rimau pula dah. Maka Hasan anak Rimau ni tuan-tuan, dia tak seberat mana Ayah Pin tu tadi. Maka Ayah Pin pun belajar dengan Hasan anak Rimau ni tuan-tuan rahmati Allah. Akhirnya Hasan anak Rimau ni pun mati. Bila meninggal dunia, Ayah Pin ni ditubuhlah satu ajaran baru, digelar sebagai Tuhan Langit Ayah Pin. Maka Ayah Pin ni berat daripada Hasan nak rima lagi ajaran dia. Okay? Kerana Ayah Pin mengaku kata dia ni Tuhan dan sebagainya. Ramai tak pengikut dia? Ramai. Pengikut dia siapa? Di kalangan orang-orang kaya, di kalangan orang-orang banyak duit, di kalangan orang-orang yang banyak pitih tuan-tuan rahmati Allah. Kerana apa? Kerana mereka banyak pitih ni nak cepat je. Kan ni kan dunia cepat. Makan cepat, mi segera je. Betul tak? Minum pun cepat, tekan pun tak cak. Tekan kopi, tubik kopi. Tekan Milo, tubik Milo. Semua segera belaka tuan-tuan. Mati pun segera juga. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ayah Pin ni juga tuan-tuan rahmati Allah, bila orang berubah, bila orang pergi rumah dia berubah, sembuh. Kerana di antara dia nak tarik orang ramai ni tuan-tuan supaya ikut dia, maka dia gunakan ilmu hitam tuan-tuan rahmati Allah ni. Maka sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, di antara pengikut dia ramai daripada mana? Daripada bila orang pergi berubat kepada dia, dia pun berubat sembuh. Bila sembuh, orang pun tengok, ya Allah sungguhlah ni Tuhan boleh menyembuhkan. Maka tuan-tuan rahmati Allah, ringkaskan cerita tuan-tuan. Maka Nabi Ibrahim katalah kepada anaknya Ismail, aku ni mimpi Allah Ta'ala perintahkan aku supaya sembelih kamu. Maka Nabi Ismail kata, kalau itulah daripada Tuhan, daripada Allah, maka kuturutilah. Ni bukan macam lagu tu, kuturuti tu kan. Ni maka tuan-tuan rahmati Allah, Nabi Ismail pun bersedialah. Ni bersedialah untuk disembelih oleh bapanya, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bila nak disembelihkan Nabi Muhammad pula ni, bila nak disembelihkan Nabi Ismail alaihissalam oleh bapanya Nabi Ibrahim,
maka dengan ikhlas hati Nabi Ibrahim ni buat semata-mata kerana Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tukarkan Nabi Ismail tu tadi kepada kibas, tuan-tuan rahmati Allah, yang besar. Lalu tuan-tuan rahmati Allah, mereka pun lapar-laparlah di Mina. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah di antara mereka lah ni dia buat ibadat korban di Mina, hasil daripada peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Ada pula orang kata, dah tidak kata sembelih Nabi Ismail, dah mana sembelihnya, dia nak sembelih, tetapi bila nak sembelih itu tuan-tuan rahmati Allah, ditukarkan kepada kibas. Bukannya Nabi Ibrahim disembelihnya Nabi Ismail, makan Nabi Ismail. Bukan tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hikmahnya juga kita boleh ingat peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuba bayangkan kalau tak ada ibadat korban, kita ingat tak? Taubat lahum, tuan-tuan. Sebab itulah Maulid Rasul tu, tiap-tiap daripada bulan kelahiran Rasulullah, maka banyaklah di antara mereka berselawat, berzanji. Kalau orang kampung dulu berzanji. Zaman-zaman ni tuan-tuan dia qasidah ikutlah. Yang penting kita ingat peristiwa Rasulullah SAW. Ni kalau zaman Kelantan dulu tuan-tuan, ulur je kitab berzanji tu kepada orang tua-tua. Semua boleh berzanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim. Orang tua-tua datang daripada Yaman, ulama-ulama Yaman, dia bagi qasidah, ya hanana, ya hana. Bagus lah. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau kita tak buat Maulid Rasul, mungkin 30 tahun kita tak berselawat, tak berzanji, tak ingat peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang ketiga tuan-tuan, di antara hikmah juga ibadat korban ni sebab apa? Supaya membahagiakan hati-hati orang-orang mukmin, tuan-tuan. Orang Islam tuan-tuan macam kita ni tak apalah. Kalau berasa nak makan daging, boleh beli daging mahal sikit, tak apa, kita mampu beli. Tapi bayangkan orang fakir miskin tuan-tuan, yang hidupnya pagi siang malam makan telur, nasi, kicap, telur. Kalau nak hilir sikit, tahu hilir pun tak tahu juga. Hilir ni maksudnya nak macam hebat sikit lah makan ni tau. Kalau nak hilir sikit tuan-tuan, makan Maggi sedap. No. Lah ni pun telur pun dah mahal tuan-tuan. Mungkin orang miskin tu makan nasi kicap. Telur tak ada lah, mahal. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah hikmah ibadat korban ni. Kita buat ibadat korban, maka daging tu kita bahagikan kepada 3. Bagi pada 3. Dan aturan dia pun 3. 2 sah, 1 tak sah. Kita terus sikit lagi boleh tak? Kita lebih. Maka tuan-tuan rahmati Allah, pembahagian yang pertama, kita dapat daging. Maka kita dapat daging tu tuan-tuan, pembahagian kita bahagi kepada 3. Pertama tuan-tuan, kita bagi kepada fakir miskin tuan-tuan. Fakir miskin ni tuan-tuan nak boleh makan daging setahun sekali je. Bila ibadat korban kak, boleh makan daging, ada. Tak. Kalau hari-hari biasa kak, nak beli telur pun tak mampu, daging lagi. Maka tuan-tuan rahmati Allah, jangan kita bercakap atas dasar kapasiti kita. Kita kena cakap atas dasar tempat orang lain, macam mana merasai dia, lagu mana. Seolah-olah gini lah, bini kita kata, abang sakitnya beranak, tak sakit super berak je. Kita mudah cakap muka kita tak duduk tempat dia, betul ke tak? Cuba kita duduk tempat dia, mungkin kita lebih teruk daripada dia tuan-tuan rahmati Allah. Maka begitu juga tuan-tuan rahmati Allah, janganlah kita kata, alah tu tak mampu kok, boleh beli laki lembu, bukan mahal pun, RM60 je. Tuan-tuan jangan cakap begitu tuan-tuan. Mungkin kita tak tahu macam mana kehidupan dia tuan-tuan rahmati Allah. Maka sebab itulah kita nak bahagiakan di antara ibadat korban ni juga, membahagiakan orang fakir miskin tuan-tuan rahmati Allah. Maka bolehlah kita bahagi pada 3, beri kepada fakir miskin, kemudian 1 bahagian lagi beri kepada orang yang jiran-jiran kita yang bukan fakir miskin, kemudian yang ketiga barulah kita boleh buat makan dan sebagainya.
Ini hukum dia harus. Maka nak lebih afdal lagi, lebih power lagi, lebih power, lebih afdal lagi, dapat sahaja bahagian kita, tuan-tuan rahmati Allah, kita pun ambil satu genggam tangan daging tersebut. Berapa? Kita katalah 2 kilo. Kita katalah di tangan kita, kita pegang setengah kilo, 1,5 kilo. Maka tu sahaja kita bawa balik makan. Hak lain semua kita sedekah kat fakir miskin. Itulah lebih afdal. Dan begitu jugalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat sedemikian. Dan kalau semua sekali nak bagi kat fakir miskin, lagi bagus. Mau kita mampu, tuan-tuan, belilah kambing seekor pula sembelih, makan satu keluarga. Ikut nak makan banyak mana pun. Maka tuan-tuan rahmati Allah, ni lebih afdal. Yang ketiga, tuan-tuan rahmati Allah, yang ni tak sah, tuan-tuan. Tak sah tu lagu mana? Kita ambil daging-daging lembu, tuan-tuan rahmati Allah, bahagian daripada kita makan seorang-seorang, anak beranak kita saja, tak bagi kepada fakir miskin. Ini tidak sah, tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ni dia buat sate lah, dia buat apa lagi, buat gula lah, dia buat khutuk lah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, ini tidak sah, tuan-tuan. Dan tuan-tuan rahmati Allah, soalan yang paling famous sekali, kalau kita nak bagi daging ni kat orang kafir ke mana, boleh ke tak? Ada setengah pendapat, tuan-tuan rahmati Allah, dia kata harus. Ada setengah pendapat, tuan-tuan, yang lebih banyak ulama berpendapat hukum dia haram. Kerana apa? Kerana daging korban ni adalah daging ibadat, tuan-tuan rahmati Allah. Kalau nak bagi kepada orang kafir dan sebagainya, bagilah, beli kat pasar, boleh 100 kilo, beri kalau kita nak beri sangat. Maka tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita pakai pendapat ulama yang kuat, al-khuruj minal khilaf mustahabbun. Keluar daripada khilaf itu lebih mustahab. Contoh dia macam mana contoh? Contoh, jangan marah ni, contoh saja. Orang tu isap rokok. Sudahlah, kena kat aku dah lah. Sudahlah. Maka tuan-tuan, ada ulama kata isap rokok ni hukum dia makruh. Ada ulama kata hukum dia haram. Maka kita pakai balik istilah tadi, al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar daripada khilaf itu ialah mustahab. Maka kita ambil lah yang kata haram tu tadi. Sama je lah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, ada pun semayang tadi, semayang fardu, tak ada khilaf. Empat mazhab kata, siapa-siapa yang tak semayang, hukum dia bunuh, tak ada khilaf. Tapi adalah cara dia, tuan-tuan. Ada setengah ni ulama' dia kata bunuh ni sebab apa? Ni setengah ulama' ni kata sebab apa? Tetapi secara umumnya, siapa yang tak semayang, mazhab Imam Malik, Syafi'i, Hanafi, siapa lagi ya? Orang tak ingat, Hambali. Maka keempat-empat mazhab mengatakan hukum mereka yang tak semayang dibunuh ke atas dia. Siapa yang perlu buat ni, yang kena bunuh ni? Pemimpin. Kita jangan buat pula. Maya ke tak? Dah. Ya, mati. Dia mati, kita pula mati, tuan-tuan, kena hukum gantung. Maka tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebab itulah hari ni apa yang saya nak cerita, kita kena mempertahankan Islam. Sebab apa, tuan-tuan? Bila ahli keluarga kita, wal'ayazubillah min zalik, orang lain lah contoh, bila dibunuh, tuan-tuan rahmati Allah, bila kena bunuh ahli keluarga seseorang tu, maka orang yang bunuh tu kena bayar. Kena bayar. Tidak pun dibunuh, balas balik. Akan tetapi tuan-tuan, kalaulah kita guna undang-undang yang sedia ada lah ni, dia akan dihukum bunuh. Bagi si mati ni, keluarga dia mati ni, tak dapat apa-apa pampasan sekalipun, maka sekadar hukum bunuh gantung je, tuan-tuan rahmati Allah. Tak dapat apa. Kita pun rugi. Maka sebab itulah Islam ni tak rugi, tuan-tuan. Tak rugi. Contoh, dan kalau suami dia kena bunuh, ni zaman bunuh belaka, Allahu Akbar, wa'ayatubillah min zalik. Wal'ayatubillah, minta jauh dah, tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkara sedemikian. Cuba tuan-tuan bayangkan, suami dia kena bunuh, ada anak 5 orang. Maka dia pun sabit kesalahan, kena tangkap. Sabit kesalahan kena hukum gantung, tuan-tuan rahmati Allah. Apa yang dapat kepada ahli keluarga, tuan-tuan? Tak dapat apa-apa. Tapi dalam Islam, tuan-tuan rahmati Allah, dia boleh balas balik bunuh ahli keluarga dia, ataupun kena ganti rugi. Ikutlah berapa, itu kena tengok balik lah. Tapi bukan 1,000, bukan 2,000, bukan 3,000, bukan 4,000, bukan 10,000. Lebih daripada itu, tuan-tuan rahmati Allah. Barangkali ratus ribu, barangkali. Tengok balik, tuan-tuan rahmati Allah. Maka sebab itulah, tuan-tuan,
Hari ini kita kena perjuangkan hukum Islam, kena perjuangkan supaya berjalannya hukum Islam, tuan-tuan, baru tidak ananya kepada orang-orang umat-umat Islam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sekadar itu dululah sebagai perkongsian kita pada malam ni. Salah silap saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam.